sejenis media yang digunakan secara terus, secara talian dengan membolehkan para penggunanya untuk menyertai, berkongsi, mencipta isi dan sebagainya tuan-tuan dan puan-puan. Contoh-contoh aplikasi media sosial yang ada hari ini: WhatsApp, Instagram, Facebook, Wikipedia, tuan-tuan dan puan-puan. Dan sifat-sifat aplikasi media sosial ini ianya media sangat berpengaruh, mudah tersebar, mudah diakses dan juga sukar untuk dikawal hadirin hadirat sekalian. Dan dalam teknologi moden hari ini, aplikasi-aplikasi media sosial ini bolehlah untuk dimuat terus secara percuma maupun berbayar di App Store dan juga Play Store, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kira mudah untuk difahami oleh anda semua. Kedua pula, apakah itu kegiatan LGBT hadirin hadirat sekalian? LGBT ini merupakan akronim bagi L, lesbian iaitu hubungan perempuan dengan perempuan, G iaitu hubungan sejenis lelaki dan lelaki, B, bisexual iaitu sejantina dan juga jantina lain, dan yang ketiga, transgender iaitu menukar jantina bagi seseorang individu ini. LGBT ini juga dalam senario semasa merupakan budaya yang berasaskan identiti seksualiti dan gender hadirin hadirat sekalian. Dan secara mudahnya hari ini, mereka juga boleh kita sifatkan sebagai golongan yang mempunyai kekeliruan gender hadirin hadirat sekalian. Berbicara mengenai kegiatan LGBT, suka untuk saya kongsikan pemahaman yang perlu untuk dipersetujui. Kegiatan LGBT ini tidak semestinya hubungan persetubuhan, tuan-tuan dan puan-puan. Namun kegiatan LGBT ini juga merupakan tindakan-tindakan yang boleh untuk mendorong kepada persetubuhan, temu janji, share-share gambar-gambar yang tidak senonoh dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan rumusan kegiatan LGBT ini bolehlah saya sifatkan sebagai apa-apa bentuk aktiviti dan tindakan yang mempromosikan ideologi LGBT hadirin hadirat sekalian. Maka selesai kegiatan LGBT, titik tolak perdebatan pula. Apakah situasi menggalakkan yang ingin kita perdebatkan? Secara literalnya, menggalakkan ini boleh saya takrifkan sebagai situasi mendorong dan juga mempengaruhi hadirin hadirat sekalian. Jadi secara konseptualnya, apabila perwakilan kerajaan pembuka mentakrifkan menggalakkan ini, apabila aplikasi media sosial ini menggunakan sifat-sifatnya mudah berpengaruh, sukar dikawal untuk mempromosikan ideologi-ideologi LGBT ini dalam kalangan penggunanya hadirin hadirat sekalian. Justru hujah-hujah yang akan membuktikan perkara ini. Pertama, aplikasi media sosial ini menyediakan platform untuk mendorong kepada kegiatan LGBT. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan, tidak wujud kekangan dari sudut undang-undang dalam penggunaan aplikasi media sosial ini, yang akhirnya perkara-perkara inilah yang akan mendorong ideologi-ideologi LGBT ini tersebar dalam kalangan penggunanya hadirin hadirat sekalian. Maka selesai pemasangan definisi dan kes di perwakilan kerajaan. Datuk, sebenarnya media sosial dan juga aplikasi media sosial ini beza. Aplikasi media sosial ini contohnya aplikasi media sosial game, contohnya Pet Romel, Grindr juga jadi. Ya, Muhammad, aplikasi-aplikasi yang boleh anda downloadkan game dan sebagainya ini menyediakan platform anda untuk berinteraksi dan mencari pasangan-pasangan yang minat yang sama dengan anda hadirin hadirat sekalian. Maknanya, aplikasi-aplikasi yang jarang kita dengar sebagai orang normal ini sebenarnya mudah diakses dan mudah dinuturkan oleh orang-orang ataupun golongan-golongan LGBT ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kita perlu sedar wujudnya pelbagai aplikasi yang menggalakkan kegiatan LGBT dalam dunia moden hari ini. Baiklah, hujah pertama di perwakilan kerajaan pembuka iaitu menyediakan platform untuk terlibat dalam kegiatan LGBT. Tuan-tuan dan puan-puan, suka untuk saya berkongsi satu kajian yang dilakukan oleh Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia, INFAT, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam keadaan masyarakat di negara ini yang masih lagi tidak menerima golongan LGBT ini dalam kalangan masyarakat kita hadirin hadirat sekalian, wujud golongan-golongan yang mempromosikan LGBT ini menggunakan platform dan aplikasi media sosial untuk mencari pasangan-pasangan ataupun kelompok-kelompok yang mempunyai minat yang sama, tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya, aplikasi-aplikasi seperti Tinder, Pearl, Bumble dan Blue ini mudah untuk anda akses di Google Play maupun App Store. Tidak percaya, boleh buka phone masing-masing dan try untuk mencari aplikasi-aplikasi ini. Kerana pada peringkat pertama, aplikasi-aplikasi ini percuma untuk dimuat turun oleh pengguna-pengguna yang ingin memuat turunkannya. Dan yang kedua, aplikasi-aplikasi ini menyediakan platform untuk berkongsi pendapat dan berbual-bual antara orang pengguna-penggunanya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan apabila sudah wujud aplikasi khusus
seperti Tinder ke dan sebagainya ini tuan-tuan dan puan, ia membuka ruang kepada golongan-golongan yang mempunyai minat dalam LGBT ini untuk berinteraksi dengan golongan-golongan yang berkongsi minat yang sama dengan mereka, yang di akhirnya akan mendorong pada satu tindakan yang kita tidak jangkau. Contohnya melakukan temu janji, membuat dating, dan di akhirnya tuan-tuan dan puan yang menyedihkan melakukan persetubuhan. Saya tidak berbicara kosong. Satu fakta yang saya kongsikan kepada anda, pada bulan Disember pada tahun 2017 di sebuah motel di Sedang, tuan-tuan dan puan, tangkapan Jais menemui sepasang lelaki, tuan-tuan dan puan, sedang berzinar di dalam hotel tersebut, dan aplikasi siasatan dilakukan, tuan-tuan dan puan. Mereka ini ditemui dan mula-mula berkenalan pada 2 bulan yang sebelumnya di aplikasi Bumble, hadirin hadirat sekalian. Tidak cukup dengan itu, wujud juga kelompok-kelompok ataupun kumpulan-kumpulan dalam kalangan belia kita. Contohnya kelompok gay Indra Melayu, tuan-tuan dan puan, yang mengejutkan saya. Grup di FB ini ada hampir 16,000 ahli-ahli dalam kumpulan gay Indra Melayu ini, dan membuktikan hari ini, tuan-tuan dan puan, sifat-sifat aplikasi media sosial ini yang mudah untuk diakses dan berpengaruh menyediakan platform kepada pengguna-penggunanya untuk mencari pasangan-pasangan serta kelompok-kelompok yang berkongsi minat yang sama. Dan di akhirnya membuktikan hari ini, tuan-tuan dan puan, kapasitas teruang yang ada dalam aplikasi ini mendorong pengguna-pengguna yang membuat turunnya untuk melaksanakan dan melakukan kegiatan LGBT. Mohon mencerang. Assalamualaikum. Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas hujah yang dikemukakan. Seterusnya, dipersilakan pula Yang Berhormat Ketua Pembangkang selaku untuk menyampaikan hujah serta membahaskan isu tayang pihak pertama. Silakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan dan puan. Hari ini kami di meja pembangkang kita tidak nafikan bahawa kegiatan LGBT ini satu kegiatan yang bertentangan dengan norma masyarakat dan norma kita sebagai manusia normal, tuan-tuan dan puan. Namun tuan speaker, titik tolak dalam perdebatan, adakah aplikasi media sosial ini sebenarnya yang menjadi penggalak ataupun tidak? Baiklah tuan yang dipertua, mari kita semak apa konsep di meja kerajaan pembuka. Apabila bangkit yang pertama, kata beliau hari ini aplikasi media sosial kita hukum sebagai menggalak kepada tindakan ataupun kegiatan LGBT disebabkan sifatnya yang mendorong, mempromosi dan berpungli. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kira konsep ini salah untuk kita terima dalam debat. Sebab apa tuan yang dipertua? Apabila ada frasa menggalakkan kegiatan, makna kata media sosial inilah yang menyebabkan satu platform yang mencetus kepada tindakan melakukan kesalahan LGBT itu, tuan yang dipertua. Namun, kalau kita analisis baik-baik, menggalakkan kegiatan ini melalui aplikasi media sosial hanyalah satu platform untuk netizen ataupun pengguna media sosial ini menyatakan pendapat dan perasaan semata-mata, tuan yang dipertua, tidaklah kepada sampai mengurus kepada inilah punca tindakan itu berlaku, tuan-tuan dan puan. Sebab itu konsep di meja kerajaan pembuka tidak boleh kita terima dalam debat hari ini. Baik tuan speaker, selesai analisis konsep di meja kerajaan pembuka. Baik, kita lihat apa hujah pertama di meja kerajaan pembuka. Katanya Amat Berhormat Perdana Menteri, hari ini kegiatan LGBT kita hukum aplikasi media sosial sebagai penggalak sebab ia menyediakan platform, tuan speaker. Baik, lagi sekali kesilapan besar dalam hujah di meja kerajaan pembuka. Sebab dalam hujah ini hanya menceritakan bagaimana dengan adanya aplikasi ini wujud komunikasi, tuan yang dipertua. Baik, apabila kita kata wujud komunikasi, makna kata kegiatan itu tidak boleh kita hukum berlaku disebabkan aplikasi media sosial semata-mata, tuan yang dipertua. Pun begitu, dia cuba untuk menunjukkan kepada sisi dewan bagaimana tindakan akhirnya menjadi keputusan kepada komunikasi. Itu saya kira satu spekulasi yang tidak boleh kita terima. Sebab pengaruh kegiatan ini bukan semata-mata melalui aplikasi, tetapi persekitaranlah sebenarnya yang mendorong kepada tindakan itu, tuan-tuan dan puan-puan.
Sebab itu anda perlu semak semula bagaimana anda nak menghukum aplikasi media sosial ini sebagai keadaan menggalak kepada kegiatan LGBT. Sebab kita tahu media sosial ini satu platform untuk kita berkongsi pendapat dan pandangan tuan-tuan dan puan-puan. Kita tidak boleh menghukum aplikasi ini sebagai penggalak sebab hari ini ia bersifat universal. Sesiapa pun boleh guna untuk berkomunikasi, menyatakan pandangannya, ideologi dan sebagainya. Tidaklah terus kepada tindakan tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya teruskan penulisan Yang orang hanya kata bukan salah aplikasi media sosial tapi salah persekitaran. Bukankah kewujudan media sosial inilah yang merupakan penyumbang kepada kewujudan persekitaran tidak berhormat LGBT? sebab ini kita perlu faham. Apabila kita berbicara tentang persekitaran, media sosial itu bukan satu platform banyak. Apabila kita bercerita tentang persekitaran, makna kata kita mengukur persekitaran yang bersifat fizikal atau betul. Sebagai contoh, pengaruh rakan sebaya, masalah keluarga, kekurangan pendidikan dan sebagainya. Ini yang disebut dalam pembicaraan kami di meja pembangkang terbuka, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, selesai terhadap di meja kerajaan pembuka. Apa yang akan kami bawakan di meja kerajaan, di meja pembangkang pembuka, tuan-tuan dan puan-puan? Pertama sekali, saya akan buktikan betapa aplikasi media sosial inilah sebenarnya platform yang menentang tindakan ataupun kegiatan LGBT, tuan-tuan dan puan-puan. Dan seterusnya, Datuk Atira akan menceritakan apakah analisis keadaan dan mekanisme yang boleh kita gunakan untuk kita menangani masalah LGBT itu, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, dalam hujat ini saya tunjukkan kepada anda sebenarnya platform aplikasi media sosial inilah sebenarnya yang kita guna untuk menentang kegiatan LGBT. Saya buktikan, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita lihat artis hip hop Malaysia, Azmi Ramli ataupun Caprice Tuan Nanti Pertua mempunyai satu pengerian kuat dalam media sosial yang terlibat dekat dengan golongan belia ataupun golongan muda. Apa yang dia buat? Dia memberi nasihat tentang menyebarkan kebencian dan diskriminasi, namun di masa yang sama yang menentang LGBT. Makna kata platform aplikasi media sosial melalui Instagram dan Facebook jugalah kita gunakan untuk menentang LGBT, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu anda tidak boleh salahkan aplikasi semata-mata. Habis hari ini kalau saya buat hujah aplikasi media sosial inilah menentang, bagaimana? Jawab. Yang kedua, dan kerajaan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dan bukan sahaja Caprice Tuan Nanti Pertua, turut mendapat sokongan daripada Persatuan Bilik Islam Nasional Pembina Tuan Nanti Pertua yang telah melaksanakan kempen hashtag Belia Tolak LGBT, tuan-tuan, yang mana mereka mengungkapkan profil picture, gambar apa lagi, dan gambar pangkah Tuan Nanti Pertua sebagai untuk menekan pandangan betapa kegiatan LGBT ini perlu untuk kita tolak menggunakan aplikasi media sosial. Sebab apa? Aplikasi media sosial ini seperti yang dinyatakan oleh yang pertama, berpengaruh, mudah tersebar dan mudah diakses oleh puan-puan. Baik, selesai. Analisis yang kedua, sebenarnya punca kepada kegiatan LGBT ini adalah bukanlah sebagai aplikasi media sosial, tetapi kita lihat Tuan Nanti Pertua dalam kertas kerja memahami kemunculan fahaman amalan LGBT, satu analisis ringkas yang diadakan pada tahun 2017 Tuan Nanti Pertua. Kegiatan LGBT ini faktor utamanya adalah disebabkan fahaman sekularisme dan liberalisme, tuan-tuan dan puan-puan. Dan fahaman sekularisme dan liberalisme ini bukan disebabkan melalui aplikasi media sosial, tetapi persekitaranlah yang mendorong kepada pembentukan fahaman ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kenyataan ataupun dapatan dalam kajian ini disokong oleh Datuk Zuraida, Dr. Zuraida daripada Muslim Raya. Sebab punca ini boleh berlaku disebabkan naluri diri Tuan Nanti Pertua yang mana 27.4% responden bersetuju bahawa bukan aplikasi tetapi naluri tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian sokongan rakan sebaya, makna kata wujud pengaruh secara fizikal yang menyebabkan tindakan LGBT ini dilakukan bukan sebagai aplikasi media sosial, tuan-tuan dan puan-puan. Dan keadaan keluarga yang bermasalah, inilah masalah sosial yang berlaku di Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Punca inilah yang perlu untuk kita selesaikan. Jangan terus menghukum aplikasi media sosial yang anda sendiri guna, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam segi kuarantin pun anda guna Facebook, Google dan sebagainya untuk menjadi maklumat. Maka platform ini tidak boleh kita hukum sebagai penggalak, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ada faktor yang lebih kuat yang menyebabkan kegiatan LGBT ini menjadi satu barah dalam masyarakat, tuan-tuan. Dan saya nak tahu bahawa LGBT tidak diterima melalui perlembagaan dan akta di Malaysia 4 di Malaysia, tuan-tuan dan puan. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas hujah yang dikemukakan tadi. Sidang Dewan yang dihormati, perbahasan dalam persidangan parlimen sesi ini diteruskan lagi. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk mengemukakan bidasar dan menjawab. Silakan Yang Berhormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan-Tuan Yang Dipertua, sahabat kerajaan, sahabat pembangkang warga Dewan yang saya kasih. Usul tetap sama, Dewan ini percaya aplikasi media sosial menggalakkan kegiatan LGBT. Maka tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya yang pertama untuk memberikan respon balas terhadap kes yang dibina oleh pembangkang pembuka. Ada beberapa pertikaian yang perlu untuk saya jawab. Pertama, kata Ketua Yang Dipertua, kita tidak boleh menghukum aplikasi media sosial ini kerana media sosial ini merupakan platform untuk berkomunikasi dan memberikan pendapat. Ya, kami bersetuju fungsi media sosial ini juga merupakan fungsi untuk melakukan komunikasi dan menyuarakan pendapat. Namun yang menjadi masalahnya apabila kaedah ataupun peluang ini disalahgunakan oleh sesetengah pihak seperti golongan LGBT untuk menggalakkan serta mempromosikan ideologi LGBT ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan inilah yang menyebabkan fungsi untuk menyampaikan pendapat dan maklumat ini disalahgunakan oleh sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Itu yang pertama. Pertikaian yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, katanya kita tidak boleh menilai persekitaran secara maya untuk kita menghukum media sosial. Namun kita perlu menilai secara persekitaran yang fizikal. Persoalannya, tuan-tuan dan puan-puan, dalam persekitaran fizikal sekarang, kita bersetuju kegiatan LGBT ini memang tidak diterima oleh norma masyarakat setempat kita. Bermaksud kegiatan ini tidak boleh dipromosikan secara fizikal kerana ditolak oleh masyarakat. Justru apa yang boleh dilakukan oleh golongan-golongan ini, mereka boleh menggunakan aplikasi media sosial yang tidak terdedah dan tidak nyata alam fizikal. Bermaksud aplikasi media sosial ini merupakan persekitaran yang merancangkan serta menggalakkan kegiatan LGBT. Kerana kalaulah mereka melakukan secara fizikal, perkara itu akan ditentang dalam norma masyarakat semasa. Ketiga, Tuan Yang Dipertua, katanya pada hari ini platform yang menentang ini wujud kerana media sosial juga merupakan platform yang menentang kepada kegiatan-kegiatan LGBT. Persoalan saya, walaupun platform ini bersifat menentang, namun pada sifat pertamanya ia masih lagi tidak menafikan platform ini juga merupakan platform yang menggalakkan, tuan-tuan dan puan-puan. Kalaulah satu isu ataupun analogi yang mudah saya berikan kepada anda, Tuan Yang Dipertua, pada tahap pertama Afif ini menggalakkan saya untuk tidur dan tidak bersenam pada waktu petang, tuan-tuan dan puan-puan. Namun setelah Afif ini sedar sebenarnya ia tidak memberikan kesan, ia menentang kegiatan saya. Bermaksud pada peringkat awalnya, walaupun ia bersifat menentang, ia tidak menafikan, ia telah pun menggalakkan, tuan-tuan dan puan-puan. Isu kedua, ia berkaitan selebriti. Katanya Caprice ini menentang kegiatan LGBT. Maka mesej moral yang boleh kita sampaikan, beliau juga bersetuju. Andai kata ada selebriti yang mempromosikan LGBT, ianya juga boleh mempromosikan LGBT di media sosial. Saya ambil contoh mudah seperti artis-artis Hollywood yang kita sudah tahu orientasi seksual mereka, seperti Adam Lambert dan juga Sam Smith yang kita tahu seorang gay, tuan-tuan dan puan-puan. Lihatlah di media sosial mereka, dalam album Sam Smith sendiri ada lagu-lagu yang mempromosikan gay, tuan-tuan dan puan-puan. Adakah ini juga kalau mesej moral yang kita ambil daripada meja mereka, media sosial melalui selebriti boleh menentang, ia juga boleh bersifat menggalakkan kerana boleh mempromosikan kegiatan LGBT, tuan-tuan dan puan-puan. Itu fahaman kes mereka. Sebelum saya bergerak kepada penceritaan hujah saya, satu celahan. Adakah hari ini media sosial itu menggalak kegiatan LGBT dalam kalangan LGBT ataupun golongan yang masih belum memasukkan LGBT? Yang berhormat, kami dah ceritakan kepada anda kewujudan golongan-golongan LGBT ini boleh dipromosikan melalui kegiatan dalam media sosial. Dan kami tunjukkan kepada anda kewujudan media sosial ini memang memberikan impak kepada kegiatan ini untuk terus berkembang dan disertai oleh golongan-golongan ini. Saya ceritakan kepada anda hujah pertama di meja kerajaan pembuka berkenaan tidak wujud kekangan undang-undang, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali, apa yang perlu kita faham, kewujudan media sosial ini bersifat bebas dan wujudnya kekangan undang-undang untuk menghalang serta mengekang kewujudan media-media sosial yang mempromosikan kegiatan LGBT ini, tuan-tuan dan puan-puan. Menurut unit jenayah cyber PDRM Bukit Aman pada tahun 2012, Tuan Yang Dipertua, peningkatan laporan yang diterima oleh pihak mereka kebanyakannya membabitkan kewujudan grup-grup di WhatsApp dan juga Facebook yang berunsurkan LGBT, yang mana dalam kegiatan grup-grup ini, tuan-tuan dan puan-puan, telah berlaku perkongsian
gambar serta video duca iaitu seks sesama jantina dan dikongsikan dalam grup-grup WhatsApp dan juga Facebook ini. Dan lebih teruk tuan-tuan dan puan-puan, ada juga laporan yang diterima oleh PDRM yang menyatakan dalam grup ini mereka juga berkongsi video seks sesama jenis mereka yang video seks mereka sendiri dalam grup-grup tersebut tuan-tuan dan puan-puan. Dan apa yang berlaku menurut siasatan terperinci yang dilakukan oleh pihak PDRM, bagaimanakah trend kewujudan grup-grup ini dilakukan? Pertama tuan Yang Pertua, mereka mengumpul ahli-ahli ini juga melalui kegiatan media sosial seperti Tumblr dan juga Twitter, yang mana dalam kegiatan media sosial ini mereka akan memuat naik satu video seks sesama jenis, kemudian mereka akan mempromosikan grup-grup WhatsApp serta Telegram ini dengan meninggalkan nombor telefon kepada mereka yang ingin menyertai grup-grup tersebut tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian apabila berjaya mengumpul kegiatan ataupun individu-individu ini, mereka akan mencipta satu grup dan berkongsi video-video tersebut tuan-tuan dan puan-puan. Fakta kedua berkenaan penahanan 16 pondan yang menyertai pertandingan Ratu Cantik Pondan di Bachut, Kelantan pada tahun 2010. Page di Facebook iaitu Ratu Pondan Bachut ini telah mendapat lebih 5,000 like tuan-tuan dan puan-puan. Dan dalam page ini tuan Yang Pertua, mereka telah mempromosikan tempat, masa serta berkongsi gambar-gambar peserta Ratu Cantik Pondan ini di page-page Facebook tersebut tuan Yang Pertua. Dan akhirnya majlis Ratu Cantik Pondan ini telah pun dilakukan di satu hotel terkemuka di Kelantan tuan-tuan dan puan-puan. Dan apa yang menyedihkan, Facebook ini merupakan medium untuk mempromosikan majlis tersebut, namun berjaya untuk dihalang oleh pihak PDRM dan ditangkap ke 16 pondan yang menyertai pertandingan tersebut. Maka inilah keadaan yang menunjukkan sebenarnya media sosial merupakan satu platform yang mempromosikan kegiatan serta ideologi golongan-golongan LGBT ini. Mohon mencabar. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Isu perbahasan ini diteruskan lagi dengan ini saya mempersediakan Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang bagi mengemukakan bikasan dan hujah-hujah. Silakan Yang Berhormat. Baiklah warga Dewan Persidangan sekalian, hari ini tak kala kita membincangkan mengenai menggalakkan sesuatu, kita perlu spesifik. Kita nak galakkan terhadap golongan secara selektif ataupun kita nak galakkan secara keseluruhan. Tapi daripada senario penceritaan pihak kerajaan, kita dapat mengesan bahawa mereka ini sebenarnya fokus kepada golongan LGBT. Jadi bagaimana kita anggap itu sebagai satu aktiviti menggalakkan? Sebenarnya mengumpulkan puak-puak mereka sahaja, warga Dewan Persidangan sekalian. Yang kedua, hari ini mereka tak cerita kepada Dewan. Bagaimana apabila media sosial disediakan platform untuk LGBT kembangkan kegiatan, ini membentuk kecenderungan golongan LGBT untuk turut masuk dalam golongan LGBT yang dipertua. Kemudian yang dipertua, kalau mereka nak cerita bahawa inilah yang menyebabkan permasalahan mereka, memaparkan lagi perbuatan mereka, giat lagi melakukan aktiviti-aktiviti bercanggah rumah ini, saya katakan bahawa media sosial inilah yang membolehkan kita lebih mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh LGBT. Sebab daripada senario perhujahan kerajaan pembuka belum bercerita kepada anda ada tangkapan yang dibuat kepada golongan pelacur. Bagaimana pada hari ini kita dapat melihat video hubungan sejenis. Jadi dengan itu kita boleh mengesan aktiviti-aktiviti mereka waktu Dewan Persidangan sekalian. Dan hari ini anda tahu bagaimana kita ada dua golongan LGBT yang paling kontroversi di Malaysia. Setakat ini Nur Sajat dan Rizqul Lala. Kalau anda tengok mereka, bagaimana mereka ini dikecam dan dipertua. Daripada kronologi penceritaan mereka mula muncul di
mana 47% itu terdiri daripada laman web dan juga konten-konten berasaskan untuk menggalakkan aktiviti LGBT. Itu dari aspek mekanisme kawalan yang diperluas. Itu satu bicara. Yang berhormat, kalaulah aplikasi media sosial ini tidak menggalakkan, kenapa Indonesia menyekat dan ada perbincangan untuk menyekat kegiatan media sosial ini bermaksud dia menggalakkan? Sebab apa Indonesia mula mendekat? Sebab hari ini mereka sedar perkara itu telah menjadi satu isu yang dipertua. Kalau tak ada media sosial yang menunjukkan kegiatan LGBT ini, kerajaan Indonesia pun tak hadir dengan inisiatif untuk kita mendekat cukup hari ini berdewan persilakan sekalian. Maksud itu tak menggalakkan. Baiklah hujung kedua, saya akan bercerita kepada anda bagaimana sebenarnya media sosial inilah yang paling mendiskriminasi LGBT yang dipertua. Puan yang dipertua sumber daripada Health Manager pada Australian Human Rights Commission dengan izin yang dipertua di dalam jurnal Face the Fact LGBT Abuse menceritakan pada hari ini secara global melakukan meta analisis 61% golongan LGBT menerima penderaan disebabkan media sosial, 9% daripada lukisan grafiti dan 18% daripada cyberbullying menjadi betul. Dan kesannya separuh daripada LGBT global hari ini takut untuk berjumpa dengan orang awam sebab hari ini mereka sudah nampak pandangan masyarakat mereka menerusi persepsi yang diberikan oleh golongan LGBT. Hari ini juga anda kena sedar lagi satu sumber daripada Health Manager. LGBT ini tidak semudah untuk kita galakkan menerusi media sosial sebab pada hari ini daripada 733 responden pada dipertua, 54.37% mengalami masalah LGBT disebabkan masalah keluarga, manakala 38.6% disebabkan masalah pelacuran sehingga terjadi masalah homoseksual. Rangkuman yang kami tunjukkan kepada anda bagaimana negara bergerak ke arah mengawal aktiviti menerusi media sosial. Yang kedua, sebenarnya media sosial inilah yang mendiskriminasi, bukan menggalakkan. Mohon maaf. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Juru Pembangkang. Sidang Dewan yang dihormati, Dewan akan diteruskan dengan sesi lanjutan kes daripada pihak kerajaan penuntut dan pembangkang penuntut. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Ketiga pihak kerajaan penuntut untuk memberikan lanjutan kes pihak kerajaan. Silakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ketua Dewan, Perwakilan Kerajaan, Pakatan Pembangkang, seterusnya Wakil Dewan yang bersidang. Baik, selaku yang pertama di Perwakilan Kerajaan Penuntut, hari ini Dewan bercerita mengenai Dewan ini percaya aplikasi media sosial menggalakkan kegiatan LGBT. Maka, dalam sidang perdebatan, perlu untuk kita perdebatkan sama ada untuk kita tunjukkan bahawa aplikasi media sosial ini sebenarnya menggalakkan kegiatan LGBT ataupun tidak. Itu adalah pembawaan yang perlu untuk kita ikut dalam sidang perdebatan. Namun, ayo kita lihat apakah rangkuman kes yang dibawa oleh perwakilan pembangkang. Hari ini Tuan Yang Berdewan bangkit timbalan Ketua Pembangkang hari ini bercerita mengenai aplikasi media sosial ini tidak menggalakkan. Namun, ada mekanisme yang mengawalnya dan juga media sosial ini sebenarnya mendiskriminasi melalui fakta yang diberikan daripada Indonesia menyekat aplikasi media sosial. Tuan Yang Berdewan, hari ini saya tidak hujah beliau yang pertama begini. Kenapa Indonesia menyekat aplikasi media sosial? Kerana hari ini kerajaan Indonesia telah menyedari bahawa berlaku masalah disebabkan aplikasi media sosial ini menggalakkan kegiatan LGBT. Saya tunjukkan kepada anda, melalui kegiatan LGBT ini terdapat kegiatan-kegiatan yang membawa kepada kegiatan LGBT. Pertamanya ialah ia memudahkan pencarian umum terhadap kaum sejenis melalui aplikasi media sosial ini. Kedua, ia memudahkan perhubungan sesama manusia kerana secara umumnya kita tahu aplikasi media sosial adalah medium perhubungan antara manusia dan juga manusia, iaitu pengguna. Ketiganya, Tuan Yang Berdewan, aplikasi media sosial ini sebenarnya telah mempromosi kegiatan-kegiatan LGBT. Inilah yang ingin kami tunjukkan. Sebenarnya dalam hujah beliau memang betul lah, memang aplikasi LGBT ini menggalakkan kegiatan LGBT. Baik, seterusnya hujah beliau mengenai media sosial mendiskriminasi disebabkan
akan disekat, makna kata tidak ada sifat menggalakkan sebab tidak boleh diakses, tidak boleh dikongsi dan tidak mudah disebarkan. Tuan Yang Bertuan Dewan, bila kita ada sekatan, maksudnya betul lah benda ni menggalakkan sebab telah wujudnya usaha untuk menyekat. Maka hari ini kita ingin bercerita sama ada aplikasi media sosial ini menggalakkan ataupun tidak. Itu saja pembawaan kita untuk kita ikut dalam sidang perdebatan. Baik, Tuan dan Dipertus, hari ini kami di perwakilan kerajaan lanjutan kes yang akan kami tunjukkan kepada anda selaku kerajaan penuntut. Hari ini, Perdana Menteri telah menunjukkan bagaimana dengan kegiatan LGBT ini. Dengan kegiatan LGBT ini adalah platform aplikasi media sosial adalah platform ke arah LGBT. Maka kami perwakilan kerajaan penuntut, kami akan tunjukkan kepada anda bagaimana dengan hujah yang pertama, iaitu aplikasi media sosial ini merancangkan kegiatan LGBT. Baik, hari ini Tuan dan Puan, apakah tahap keaktifan pengguna media sosial hari ini? Berdasarkan laporan statistik yang disusun oleh Global Digital Snapshot pada tahun 2014, didapati pengguna aktif media sosial di dunia ini adalah mencecah sebanyak 2.78 bilion pengguna media sosial, sebanyak 121 juta orang pengguna media sosial dalam sehari. Bermaksud ia merupakan satu potensi besar untuk masyarakat kita menggunakan aplikasi media sosial. Baik, saya tunjukkan bagaimana aplikasi media ini merancangkan kegiatan LGBT. Pertamanya, melalui aplikasi media sosial yang ada sekarang, WeChat. Senanglah cerita. Bagaimana ia menggalakkan apabila kita boleh shake untuk mencari people nearby dengan izin Tuan Yang Bertuan. Seterusnya, kita adakan di Facebook kita ada grup LGBT rahsia ini. Seterusnya, apa lagi? Apps Tumblr juga. Kita boleh share video lucah ini kepada sesiapa saja. Bagaimana dengan keadaan ini sebenarnya boleh merancangkan apabila kita boleh share, kita like dan kita boleh lihat perkara-perkara ini akan menggalakkan lagi naluri seseorang manusia itu untuk menjalankan kegiatan LGBT. Baik, seterusnya saya tunjukkan kepada anda bagaimana dengan adanya kegiatan yang lebih besar akhirnya merancangkan kegiatan LGBT. Baik, saya tunjukkan kepada anda melalui isu Noman Afifi iaitu Presiden Pelangi Kempen. Hari ini, sebelum ini beliau telah mempromosikan kesetaraan untuk golongan LGBT dan mengenangkan 49 anggota LGBT yang telah terkorban dalam tragedi keganasan di Orlando, Florida iaitu pada 12 Jun 2016. Dan disebabkan isu ini, bagaimana berlakunya kerusuhan sehingga menyebabkan bantahan-bantahan daripada golongan LGBT. Sebabkan itu Tuan Yang Bertuan, kita lihat bagaimana berlakunya bantahan daripada golongan LGBT. Pastinya mereka mempunyai satu kumpulan yang kuat. Bagaimana kumpulan ini berlaku Tuan Yang Bertuan? Tentunya melalui media sosial. Kerana apa? Hari ini gerakan LGBT ini tidak berlaku secara terbuka. Mereka melakukan gerakan secara sejak-sejak melalui aplikasi media sosial. Mereka adakan grup, mereka adakan perbualan untuk wujudkan kegiatan perjumpaan dan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menggalakkan LGBT ini Tuan Yang Bertuan. Dan disebabkan isu ini kami tunjukkan kepada anda sebenarnya aplikasi media sosial ini menggalakkan kegiatan LGBT kerana apa? Ia telah pun merancangkan kegiatan ini melalui penggunaan aplikasi media sosial yang telah saya tunjukkan. Dan melalui aplikasi ini juga mereka ada satu gerakan untuk menentang melalui isu gerakan akibat mereka yang terkorban ini Tuan Yang Bertuan. Dan secara rangkumannya kami tunjukkan kepada anda sebenarnya Dewan ini percaya aplikasi media sosial menggalakkan LGBT. Kerana apa? Kami telah tunjukkan sama ada aplikasi media sosial ini menggalakkan LGBT ataupun tidak. Dengan ini Tuan Yang Bertuan, tidak ada apa yang saya minta, maka mohon untuk usul diterima Dewan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri. Isu perbahasan ini diteruskan lagi dengan saya mempersilakan Yang Berhormat Pembangkang Ketiga daripada pihak pembangkang penuntut bagi memberikan lanjutan kes pihak pembangkang. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, perwakilan yang saya hormati. Seterusnya hadirin yang saya muliakan. Hari ini sungguh kelakar pembawaan pihak kerajaan penuntut. Yang pertama, saya terus respon kepada lanjutan kes. Nampaknya cedok sahaja dari kerajaan pembuka, tukar dari Facebook kepada WeChat, dari frasa
sedikit berbeza. Tiada lanjutan kes yang telah dibawa oleh perwakilan kerajaan penuntut. Kerana apa? Apa yang asyik dibincangkan oleh Yang Berhormat Datuk TH sebentar tadi adalah mengenai aplikasi ini merancangkan kegiatan LGBT. Sedangkan usul kita pada hari ini pun jelas. Dewan ini percaya aplikasi media sosial menggalakkan kegiatan LGBT. Maka tiada apa yang telah disumbangkan oleh perwakilan kerajaan penuntut. Sekali saya di perwakilan pembangkang. Yang mana apa yang dibawakan oleh pihak kerajaan pembuka pada hari ini dapat saya rangkumkan menerusi penyediaan platform untuk terlibat dalam golongan LGBT itu, yang mana dikatakan sebagai mudah akses, yang mana golongan ini berminat, maka melayarilah aplikasi ini. Sebelum berminat untuk melayari aplikasi itu, apakah yang menggalakkan golongan ini ataupun individu ini untuk mempunyai minat itu sendiri? Apa yang telah dibawakan secara rangkuman di pihak perwakilan kerajaan hari ini adalah menyentuh mengenai individu dan juga golongan yang telah pun mempunyai minat. Tetapi apa yang lebih menggalakkan dan mendorong ke arah LGBT ini adalah melalui aplikasi media sosial. Apa yang ingin saya tegaskan di perwakilan pembangkang pada hari ini adalah apa yang kami cuba katakan, kami akan cuba tangani masalah LGBT ini dan kami akan tunjukkan kepada anda apakah penyebab utama yang menjadi galakan bagi masyarakat di Malaysia untuk terlibat dalam kegiatan LGBT. Silakan satu celahan. Yang Muhammad macam penat je soalan saya bersini. Kalau tak, saya ni seorang gay, tapi saya tidak ada medium. Saya tak tahu medium apa yang boleh saya berjumpa dengan kawan saya lagi seorang gay. Kemudian disebabkan ada promosi, saya tahu kawan saya yang seorang gay ada aplikasi media sosial dan saya guna. Adakah ia menggalakkan ataupun tidak? Apa yang menyebabkan Yang Berhormat gay? Itu persoalannya sekarang. Bukannya mengenai apa macam mana Yang Berhormat dapat berjumpa dengan kawan Yang Berhormat gay. Itu persoalan kami di perwakilan pembangkang. Penyebab sekarang ini adalah menerusi hubungan ataupun komunikasi dua hala secara terus, bukan secara alam maya sahaja. Sekiranya Yang Berhormat gay, tetapi Yang Berhormat menjumpai pasangan Yang Berhormat di Switzerland sana, adakah berlaku komunikasi fizikal di antara Yang Berhormat dengan pasangan Yang Berhormat di Switzerland sana? Itu menjadi persoalan kami di perwakilan pembangkang. Jadi apa yang akan kami bawakan dan saya akan rangkumkan di perwakilan pembangkang pembuka. Beliau bawa mengenai menolak LGBT dari aspek media sosial, yang mana diberi contoh di Indonesia. Di negara Indonesia itu sendiri telah pun menyekat kegiatan LGBT melalui aplikasi media sosial, yang mana mekanisme pembukanya adalah menyekat media sosial semata-mata. Tapi kami di perwakilan pembangkang penuntut, kami bersifat realistik, yang mana kegiatan ini wujud secara fizikal dan kita analisis masalah pertindihan undang-undang di negara kita ini sendiri yang menjadi galakan kepada individu-individu untuk terlibat dalam aktiviti LGBT itu sendiri. Yang mana lanjutan kes saya adalah mengenai kegagalan penguatkuasaan undang-undang secara tegas dan menyeluruh. Baiklah, kita tengok contoh pada 2014 yang mana Mahkamah Rayuan telah mentolak keputusan Mahkamah Syariah di Negeri Sembilan pada terhadap 3 lelaki Islam yang berpakaian wanita di tempat awam, yang mana tindakan ini sendiri secara jelas telah melanggar perlembagaan negeri di mana kapasitinya adalah Seksyen 66 Enakmen Jenayah Syariah. Berlakulah pertindihan undang-undang persekutuan dan juga negeri yang mana menghalang tindakan tegas diambil bagi menyekat aktiviti LGBT ini sendiri. Hal ini kerana saya akan buktikan melalui 2 undang-undang. Yang pertama, Seksyen 66 Enakmen Jenayah Syariah, Undang-Undang Negeri Sembilan itu sendiri, yang mana telah melarang lelaki berpakaian wanita dan denda yang dikenakan adalah RM1,000 dan juga penjara 6 bulan. Tetapi pada perkara 82 perlembagaan, yang mana Seksyen 66 telah pun menafikan hak yang pertama, kebebasan diri, perkara 5. Yang kedua, hak kebebasan melahirkan perasaan, perkara yang ke-10. Hak sama rata
Kerana apa? Berlaku pencanggahan antara dua undang-undang. Yang pertama undang-undang di Undang-Undang Mahkamah Syariah dan juga di Mahkamah Persekutuan itu sendiri. Inilah yang ingin kita tegaskan. Tiada pun undang-undang yang dijalankan menyeluruh. Maka inilah yang menjadi galakan terhadap kegiatan LGBT itu sendiri. Yang mana kita lihat contoh yang dibawakan oleh pihak perwakilan kerajaan sebentar tadi, iaitu mengenai kes Ratu Cantik Puan dan Pula di Kelantan. Sedih saya sebagai penduduk Kelantan. Yang mana kita tahu kejadian ini dah disebarkan di Facebook, tetapi tiada pun undang-undang dikenakan oleh mereka. Inilah permasalahannya, tiada undang-undang. Maka orang terlibat yang penyebab utamanya adalah tindakan tidak dikenakan. Itulah yang menjadi permasalahan utama. Tidak menyeluruh pun tindakan ini, maka tersebarlah melalui Facebook. Itu hanyalah medium perantaraan sahaja, bukannya penggalak utama terhadap aktiviti LGBT itu sendiri. Sedih lagi sekali saya. Yang kedua, secara rangkumannya kes perwakilan pembangkang penuntut, kami telah buktikan kepada seisi dewan bahawasanya kami bawa penghujahan dan pelanjutan isu yang lebih bermakna. Maka akan saya jelaskan sekali lagi kepada anda. Isu ini wajar ditolak melihat kepada kegagalan pelaksanaan undang-undang secara menyeluruh. Sekian untuk terus membangkang. Dewan pada sesi kali ini akan diteruskan dengan penjelasan daripada kedua-dua belah pihak. Dengan ini saya mempersilakan Menteri Kedua dan Kerajaan Penuntut untuk mengemukakan penjelasan-penjelasan seterusnya memperkuatkan kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Silakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Tuan Yang Dipertua, Kerajaan Pembangkang seterusnya warga Dewan Yang Bersidang. Dewan Yang Mulia, usul gagasan Yang Berhormat Perdana Menteri berbunyi, Dewan ini percaya aplikasi media sosial menggalakkan kegiatan LGBT. Maka Tuan Yang Dipertua Dewan, dalam perdebatan pada hari kita ingin menilai sama ada media sosial ini menggalakkan ataupun tidak. Sebab itu, kes di perwakilan kerajaan begini, kami ceritakan kepada anda bagaimanakah sifat-sifat media sosial ini seperti mudah tersebar dan terbuka. Tuan Yang Dipertua Dewan mampu untuk menggalakkan kegiatan-kegiatan LGBT ini. Tuan Yang Dipertua Dewan, sebab itu kalau anda dengar baik-baik hujah Datuk Fatihah Tuan Yang Dipertua Dewan, apabila kita menggunakan media sosial ini, dia akan menggalak kegiatan LGBT. Bagaimana? Datuk Fatihah tunjukkan kepada anda bagaimana segolongan masyarakat kita menyokong kegiatan ataupun sokong cadangan komando Tuan Yang Dipertua Dewan, cadangan untuk menggalakkan amalan LGBT ini dan menolak ajaran Islam Tuan Yang Dipertua Dewan. Ini kalau anda fikir baik-baik, bagaimanakah mereka mendapat kumpulan yang besar untuk menyokong komando ini Tuan Yang Dipertua Dewan? Semestinya daripada apps ataupun aplikasi media sosial ini Tuan Yang Dipertua Dewan. Dan kalau anda dengar lagi sekali, Datuk Fatihah ceritakan kepada anda bagaimana Luman Afifi pada ini telah melancarkan program Gay Iftar Tuan Yang Dipertua Dewan sebab ingin mengenang kisah di Orlando Tuan Yang Dipertua Dewan. Sebab itu, kalau anda fikir kembali bagaimanakah mereka mendapatkan golongan-golongan untuk bersama-sama kita membuka puasa bersama Dewan Yang Mulia daripada apps-apps gay dan LGBT Tuan Yang Dipertua Dewan. Kalau kita nak bercerita, kalau kita menggunakan aplikasi Facebook, Twitter dan sebagainya, ia terdedah Tuan Yang Dipertua Dewan. Sebab itu, mereka ini secara senyap mereka menggunakan apps Hornet ataupun Blue ini Tuan Yang Dipertua Dewan sebab secara halus dan senyap Tuan Yang Dipertua Dewan. Sebab itu sudah Datuk Aida. Yang berhormat tahu mengenai aktiviti ini, maka tidak secara senyap dan tiada tindakan dikenakan terhadap mereka, maka salah siapa? Salah penguaskuasaan. Datuk, daripada senyap itulah tiba-tiba menjadi kumpulan
kumpulan yang besar sebab mereka ini berani Tuan dan Dipertua Dewan. Apabila mereka menjumpa golongan-golongan yang sama jenis dengan mereka, mereka berani untuk menunjukkan diri. Kalau sebelum ini di Amerika Syarikat, golongan ini dikenali sebagai golongan di closet Tuan dan Dipertua Dewan dengan izin Tuan dan Dipertua Dewan. Namun setelah sifat rakyat ataupun masyarakat kita yang suka memviralkan dan menyebabkan mereka ini terdedah dengan aktiviti-aktiviti luar, mereka berani untuk menampilkan diri mereka dan dikenali sebagai coming out from the closet Tuan dan Dipertua Dewan, sebab mereka berani untuk menunjukkan sifat-sifat mereka yang tidak sama dengan norma masyarakat Tuan dan Dipertua Dewan. Sebab itu pada hari ini kita ingin menilai adakah perkara ini disebabkan oleh media sosial ataupun tidak Tuan dan Dipertua Dewan. Sebab itu perwakilan pembangkang payah gagal untuk menafikan perkara ini Tuan dan Dipertua Dewan. Bagaimana mereka mendapatkan golongan atau sambutan yang ramai ini Dewan Yang Mulia? Itu sudah Datuk. Kalau kata media sosial membuatkan mereka buat mendengar secara senyap, maka ia bukan membiarkan lagi. Sama soalan macam Datuk Aida. Dewan Yang Mulia. Sebab itu saya cakap, mereka tidak pada senyap ini, mereka jumpa kumpulan yang ramai, mereka jumpa sejenis rakan yang sejenis mereka Dewan Yang Mulia, mereka jadi lebih berani untuk mempamerkan diri mereka gay Tuan Yang Dipertua Dewan. Baik, kita lihat apa masalah hujah Datuk Aida. Sebab itu pertikaian mereka iaitu sebelum berminat, sebelum menggunakan aplikasi media sosial ini, bagaimana mereka ini boleh menjadi gay Tuan Yang Dipertua Dewan. Sebab itu kalau anda dengar Datuk ujar Datuk Teha tadi Tuan Yang Dipertua Dewan bercerita bagaimana mahkamah telah pun membatalkan, memutuskan bahawa Seksyen 66 Enakmen Jenayah Syariah Negeri 1992 yang memperuntukkan hukuman ke atas lelaki Islam berpakaian wanita bercanggah dengan perlembagaan. Dalam masa itu, Hakim Datuk Muhammad Hishamuddin mengisytiharkan Seksyen 66 sebagai terbatal Tuan Yang Dipertua Dewan. Apabila perkara ini berlaku, akan wujud timbul rasa berpuas hati kepada golongan-golongan ini. Sebab itu lebih menggalakkan mereka untuk menampilkan diri mereka ini bangga mereka ini LGBT ataupun gay pride Tuan Yang Dipertua Dewan. Dan inilah yang mendorong mereka untuk lebih menonjolkan diri sebagai LGBT. Namun mereka tidak menempuh jalan bagaimana mereka ingin menjumpa golongan-golongan sejenis ini Tuan Yang Dipertua Dewan. Kalau main serang saja di Facebook, saya suka anda, tiba Tuan Yang Dipertua Dewan. Mereka tidak suka sebenarnya saya straight Tuan Yang Dipertua Dewan. Sebab itu apabila mereka kita menawarkan aplikasi media sosial berbentuk gay seperti Blue, Hornet dan sebagainya, mereka terus berani sebab mereka tahu pengguna-pengguna Hornet ini adalah gay dan sejenis dengan mereka Tuan Yang Dipertua Dewan. Inilah keadaan menggalakkan Tuan Yang Dipertua Dewan. Maka ujar Datuk Aida bercerita tentang kegagalan penguasaan undang-undang. Ujarnya senang saja Tuan Yang Dipertua Dewan. Kalau sebelum ini kita ada Akta Pengurusan Sumber Hutan, akta ini untuk menjaga hutan. Namun pada hari ini bertimbul kes pembalakan secara haram juga Tuan Yang Dipertua Dewan. Adakah akta ini berkesan Tuan Yang Dipertua Dewan? Tidak ditunjukkan oleh Datuk Aida. Bagaimana perkara ini berkesan untuk mengawal LGBT? Tidak diceritakan Dewan Yang Mulia. Ujar tertolak Tuan Yang Dipertua Dewan. Dan ujar Datuk Aida tidak ada kesinambungan pun dengan perwakilan pembangkang pembuka. Kita lihat apa ujar perwakilan pembangkang pembuka. Ujar ketiga bercerita mengenai media sosial mendiskriminasi. Saya tertantang juga, media sosial yang mana yang diskriminasi? Sebab semua media membuka ruang kepada mereka untuk mendaftar dan tak ada satu pun media sosial yang mendiskriminasi golongan-golongan ini. Kalau anda LGBT tak boleh guna apps ini, tuan itu tidak ada. Sebab itulah kita tak ada jalan putus. Kalau kita lihat sekali lagi, ujar ke arah mengawal, katanya Grindr, Hornet ini di Indonesia telah disekat oleh Dipertua Dewan. Kalau anda fikir secara logik, saya bilas begini saja, kenapa tiba-tiba Indonesia ingin menyekat apps ini Tuan Dipertua Dewan? Sebab mereka percaya perkara ini menggalakkan LGBT Dewan Yang Mulia. Dan kalau lihat hujah pertama mereka Tuan Dipertua Dewan bercerita tentang platform ini menggalakkan platform LGBT, menyediakan platform dan katanya persekitaran. Sebab itu kalau anda fikir baik-baik Tuan Dipertua Dewan, bagaimanakah ingin kita mengubah persekitaran disebabkan oleh tindakan-tindakan yang telah dicetuskan Dewan Yang Mulia. Seperti yang saya ceritakan sebentar tadi, sokongan pemangku dan mahkamah ini Tuan Dipertua Dewan, juga iftar gate ini Tuan Dipertua Dewan. Rangkuman perwakilan pembangkang, mereka masih lagi tidak mampu untuk menjawab usul. Dan kalau anda dengar baik-baik, kata Datuk Saifuddin Tuan Dipertua Dewan, Cambridge ini menasihati LGBT. Saya tunjukkan kepada anda, sekarang ini followers sajak lebih tinggi daripada Cambridge. Jadi bagaimanakah ini menunjuk? Dan di sini kita dapat lihat bagaimana lebih ramai sokongan sajak berbanding Cambridge Tuan Dipertua Dewan. Bagaimana keadaan untuk menunjukkan kepada kita bahawa kita sedang ke arah untuk tidak menggalakkan LGBT.
Dengan itu Tuan Yang di-Pertua Dewan, kami lebih menjawab usul perdebatan. Saya mohon untuk mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri. Perbahasan diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Berhormat Pembangkang keempat bagi pihak pembangkang penuntut tampil untuk mengemukakan bidasan-bidasan dan seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak pembangkang. Silakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Perwakilan Kerajaan Pembangkang. Sidang Dewan Warga Bersidang. Assalamualaikum, salam bersidang kesemuanya. Warga Dewan sekalian, usai saya melakukan rangkuman kes meja perwakilan Kerajaan dan Pembangkang pada hari ini, saya kira jelas mengapa usul pada hari ini perlu untuk berpihak di meja perwakilan Pembangkang penuntut. Baik kita analisis pembukaan kes di meja perwakilan Kerajaan penuntut. Pertama, warga Dewan sekalian, saya kira meja sebelah saya tidak mempunyai sebenarnya lanjutan kes yang jelas. Sebab apa warga Dewan sekalian, kalau kita dengar baik-baik, apakah frasa yang dibawakan oleh meja perwakilan kerajaan buka ialah frasa menggalakkan, dan tapi warga Dewan sekalian, frasa yang ditunjukkan oleh meja lanjutan ialah frasa merancakkan. Persoalan pertama pada hari warga Dewan yang mulia, apakah perbezaan frasa menggalakkan dan frasa merancakkan warga Dewan yang mulia? Tiada beza dan langsung tak dijelaskan. Sebab itulah warga Dewan yang mulia, kita katakan mereka tidak ada lanjutan kes langsung warga Dewan yang mulia. Dan pada hari ini warga Dewan yang mulia, apabila kita lihat pembuktian mereka mengenai G-Iftar warga Dewan yang mulia, mereka katakan, persoalan saya pada hari ini, adakah dalam pembuktian mereka perlulah tunjukkan kepada kita bagaimana aplikasi media sosial ini warga Dewan yang mulia yang menyebabkan berlakunya aktiviti G-Iftar ini. Adakah mereka mendapat invitation ataupun jemputan di FB dan sebagainya? Langsung tidak diceritakan langsung warga Dewan yang mulia. Dan apakah kata mereka warga Dewan yang mulia? Mereka ceritakan pada kita pada hari ini di Amerika warga Dewan yang mulia, bagaimana kegiatan LGBT ini mula-mulanya bukan aktiviti sembunyi dan akhirnya menjadi terbuka sebab adanya media sosial. Warga Dewan yang mulia, saya ingin membentukkan fakta tersebut. Sebab apa? Kegiatan ini menjadi terbuka sebab akibat aktiviti ataupun sifat-sifat mereka yang memperjuangkan hak bersuara dan hak untuk tidak didiskriminasi warga Dewan yang mulia. Dan pada hari ini mereka membuka cerita mengenai sokongan terhadap sajak warga Dewan yang mulia. Persoalan saya pada hari ini, adakah sokongan yang diberikan oleh peminat-peminat tersebut adalah sokongan untuk melakukan aktiviti ataupun kegiatan LGBT, ataupun sokongan untuk terhadap gaya hidup beliau, ataupun sokongan terhadap video-video lagu Abang Mak Togoro dan sebagainya warga Dewan yang mulia. Mereka menyokong kegiatan, mereka langsung tidak menyokong kegiatan LGBT, namun menyokong kegiatan ataupun gaya hidup beliau warga Dewan yang mulia. Baiklah warga Dewan yang mulia, selesai di meja perwakilan kerajaan penuntut, dipersilakan. Datuk, non saja sekarang ni dah ada boyfriend pun Tuan Yang di-Pertua Dewan. Tidakkah itu mempromosi atau memperkenalkan tentang gaya hidup beliau? Baiklah warga Dewan, anda kata saja di warga Dewan yang mulia mempromosikan boyfriendnya kononnya warga Dewan yang spirit. Warga Dewan yang mulia, adakah ia menggalakkan pengguna-pengguna lain untuk mempunyai boyfriend lelaki seperti saja warga Dewan yang mulia? Langsung tak diceritakan. Bagaimanakah wujudnya kegiatan LGBT ini warga Dewan yang mulia? Baiklah, selesai di meja perwakilan kerajaan tutup, boleh duduk saya kira. Baiklah warga Dewan yang mulia, kita lihat apakah permasalahan di meja kerajaan pembuka. Pertama warga Dewan yang mulia, pada hari ini kita lihat apakah frasa yang mandatory. Kita perlu untuk bercerita pada ini frasa menggalakkan warga Dewan yang mulia. Yang patutnya mereka ceritakan, yang sepatutnya warga Dewan yang mulia menggalakkan ini ialah menyebabkan ataupun sumber kita ataupun mereka melakukan kegiatan LGBT warga Dewan yang mulia. Sepatutnya warga Dewan yang mulia, pada hari ini mereka tunjukkan kepada kita bagaimana platform media sosial ini warga Dewan yang mulia menyebabkan mereka terdorong untuk melakukan aktiviti LGBT seperti pegang-pegang dan sebagainya warga Dewan yang mulia. Namun pada hari langsung tidak dibuktikan warga Dewan yang mulia. Dan warga Dewan yang mulia, persoalan pada hari ini, adakah keadaan kenal atau friend atau like di Facebook dan sebagainya menyebabkan saya terus memegang pasangan saya warga Dewan yang mulia? Tidak warga Dewan yang mulia. Dan pada hari ini apabila kita lihat hujah, baiklah, apabila pada hari ini kita lihat hujah mereka yang pertama bercerita mengenai bagaimana media sosial ini merupakan platform untuk mendorong warga Dewan yang mulia. Dan kita
lihat hujah kedua mereka di meja perwakilan kerajaan pembuka, iaitu tiada tindakan undang-undang di media sosial warga Dewan Yang Mulia. Masalah pertama terhadap hujah ini warga Dewan Yang Mulia ialah tiada pembuktian langsung. Sepatutnya selaku meja perwakilan kerajaan yang baik, saya cadangkan mereka untuk tunjukkan kepada kita apakah negara-negara yang telah melaksanakan undang-undang media sosial yang akan dan yang terus membendung dan tidak menggalakkan kegiatan LGBT ini warga Dewan Yang Mulia. Langsung sepatutnya warga Dewan Yang Mulia mereka tunjukkan negara ini telah melakukan undang-undang tersebut dan tiada kes LGBT yang timbul selepas itu warga Dewan Yang Mulia. Permasalahan kedua di hujah ini warga Dewan Yang Mulia, mereka bercerita bagaimana 16 ponan FB yang menerbitkan FB Ratu Ponan Bacok warga Dewan Yang Mulia yang berkongsi tempat dan juga gambar warga Dewan Yang Mulia. Adakah warga Dewan Yang Mulia? Persoalan pada hari keadaan meletakkan gambar itu mendorong saya untuk melakukan kegiatan LGBT bersama pasangan saya. Tidak, warga Dewan Yang Mulia. Warga Dewan Yang Mulia. Dan permasalahan ketiga di hujah ini warga Dewan Yang Mulia, tiada pembuktian. Dan sebenarnya warga Dewan Yang Mulia, permasalahan utama di hujah ini warga Dewan Yang Mulia, ianya langsung tidak membuktikan keadaan tiadanya wujud undang-undang. Dan sebab apa warga Dewan Yang Mulia? Daripada penghujahan ini hanya bercerita bagaimana Facebook dan sebagainya ini merupakan platform untuk melakukan kegiatan LGBT. Dan apa yang boleh saya simpulkan berdasarkan hujah ini warga Dewan Yang Mulia sebenarnya sama dengan hujah pertama, bercerita mengenai platform dan tidak langsung bercerita mengenai undang-undang. Apa yang saya simpulkan di meja perwakilan kerajaan buka, mereka hanya mempunyai satu hujah, itu ianya merupakan platform melakukan ataupun menyiarkan kegiatan aktiviti warga Dewan Yang Mulia, yang mana sebenarnya menyiarkan kegiatan aktiviti ini warga Dewan Yang Mulia tidak pun menggalakkan ataupun menyebabkan warga Dewan Yang Mulia kegiatan LGBT tersebut. Maka rangkuman kes di meja perwakilan kerajaan pembangkang pada hari ini, anda kata meja pembangkang pembuka telah bercerita mengenai bagaimana aplikasi media sosial ini sebenarnya warga Dewan Yang Mulia menentang kegiatan LGBT dan mereka tunjukkan mekanisme bagaimana perlunya undang-undang media sosial dan sebagainya warga Dewan Yang Mulia. Kami di meja perwakilan pembangkang menuntut membawa kes yang lebih murni dan realistik. Bagaimana kami telah menganalisis sebenarnya kegiatan LGBT ini warga Dewan Yang Mulia berbentuk fizikal. Kita perlu bertemu dua-dua warga Dewan Yang Mulia, barulah kita boleh melakukan kegiatan LGBT ini warga Dewan Yang Mulia. Dan kami telah menganalisis apakah masalah sebenarnya pada hari ini, kerana apa wujudnya pertindihan undang-undang antara undang-undang syariah negeri dan juga undang-undang persekutuan warga Dewan Yang Mulia yang menghalang tindakan tegas terhadap golongan yang melakukan kegiatan LGBT warga Dewan Yang Mulia. Kami tunjukkan bagaimana terdapat undang-undang persekutuan yang warga Dewan Yang Mulia membatalkan hukuman dan sabitan terhadap undang-undang syariah warga Dewan Yang Mulia. Maka jelas usul berpihak di meja kami. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pembangkang Sidang Dewan Yang Dihormati. Demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah-hujah serta didasan daripada ahli-ahli yang berhormat pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Saya selaku Yang Arif yang di Pertuan Dewan dengan ini